Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Jadi hari ni kita punya kelas lewat sikit mula, sorry. Okey, hari ni kita sambung kita sambung dengan subtopik 9.3 iaitu berkenaan dengan penyerapan. Penyerapan ni benda yang nak diserap tu adalah dalam 4 bentuk yang sudah ringkas tu lah, yang macam kita dah bincangkan minggu lepas. Okey, kanji ataupun karbohidrat ataupun polisakarida, hasil akhir dia adalah glukosa, laktosa dan sukrosa. Jadi dalam bentuk maltosa, sukrosa dan laktosa ni lah baru keluarga karbohidrat ni ataupun monosakarida ni boleh diserap. Kemudian untuk protein mesti jadi asid amino dulu. Selepas dah diproses daging ayam, daging, kacang, semua ada protein lah, susu. Selepas dah dicernakan menjadi asid amino baru boleh serap. Dan kalau lipid pula selepas dah dicernakan menjadi asid lemak dan gliserol baru boleh diserap. Okay, jadi subtopik 93 ni adalah untuk bincangkan macam mana semua nutrien dalam bentuk ringkas ni diserap. Okay, jadi makanan ataupun nutrien diserap di ileum ataupun usus kecil lah. Okey, jadi ini adalah ileum. Okey, ni molekul ringkas hasil dari pencernaan makanan diserap di bahagian ileum usus kecil. Okey, dia berada di usus kecil. Ni usus kecil bila dibuat ke rata rentas, okey, kita akan dapat ileum ni. Okey, usus kecil. Kalau kita buat kerata rentas, kita akan dapat struktur yang dipanggil sebagai vilus. Sekejap sekejap korang. Cikgu video. Okey. Okay, kemudian ileum ni adalah usus kecil. Usus kecil ni panjang dan dia ada ciri-ciri penyesuaian lah. Jadi apakah ciri penyesuaian tu? Vilus. Okay. Jadi kenapa nak kena ada vilus ni? Vilus ni yang struktur di dalam usus kecil yang membenarkan penyerapan glukosa, laktosa, fruktosa, asid gliserol, asid lemak dan asid amino. Di sini, di vilus ni lah baru boleh berlakunya penyerapan. Okey? Okey. Vilus ni adalah unjuran-unjuran halus lah dan dia berlipat-lipat. Kalau korang nak imagine vilus ni, korang imagine kain tuala. Tuala kan dia punya apa? Susunan berbenang dia tu kan berlipat-lipat. Okey, kenapa tuala dibuat dalam bentuk tuala ni semakin rapat dia punya unjuran tu, dia punya lipatan tu, semakin banyak dia boleh menyerap air. Nak menunjukkan bahawa vilus ni dia menyebabkan luas permukaan bertambah sebab struktur dia yang berlipat-lipat tu. Sama macam konsep tuala, sama je. Makin banyak lipatan, makin banyak unjuran, makin banyak air yang tuala tu boleh serap. Samalah macam vilus dalam usus kecil. Samalah vilus dalam ileum ni. Okey. Jadi disebabkan struktur dia yang panjang ni, jadi luas permukaan dia bertambah, jadi menyebabkan lebih banyaklah makanan ataupun nutrien yang badan kita boleh serap. Okey, kita tengok struktur vilus. Okey, ini adalah vilus vilus ataupun unjuran lipatan di dalam ileum. Jadi vilus ada beberapa ciri penyesuaian. Yang pertama adalah dia terdiri daripada tebalnya adalah setebal satu sel saja. Okey, korang biologi ni itu je lah. Kalau biologi ni, kalau struktur-struktur yang melibatkan penyerapan ni, ciri penyesuaian dia mestilah setebal satu sel saja. Sama konsep, sama contoh dalam Evolus. Evolus kat paru-paru kan. Apakah ciri penyesuaian dia? Dia adalah setebal satu sel saja. Jadi kenapa nak setebal satu sel saja? Supaya mudah oksigen dan karbon dioksida keluar masuk. Kalau lapisan tu berlapis-lapis, banyak lapis, jadi perjalanan ataupun penyerapan oksigen dan karbon dioksida tu akan jadi lambat.
Jadi sama konsep, sama teori dalam villus juga. Okey, jadi epithelium ni dia setebal satu sel saja supaya nak cepatkan penyerapan nutrien ni. Mudahlah, satu sel je glukosa tu nak cross. So cepat sampai cepat sampai masuk ke dalam villus. Kemudian sel goblet. Okey, dalam villus ada sel-sel yang terubah suai dan salah satunya adalah sel goblet. Sel goblet ni merembes mucus yang membantu pencernaan. Cecair macam ni je lah. Okey, dia membantu pencernaan. Kemudian villus ni mempunyai jalinan kapilari darah yang banyak. Okey, memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan. Okey, sistem pengedaran ataupun sistem pengangkutan dalam badan manusia adalah saluran darah. Okey, saluran darah ni adalah sistem pengangkutan dalam badan manusia. Jadi semuanya diangkut melalui saluran darah. Okey, jadi badan kita dah cerna, badan kita dah proses. Bila sampai penyerapan, dia mestilah semua ni mesti menyerap dengan cepat. Okey, jadi lapisan epithelium satu sel dan dia terus masuk ke dalam kapilari darah supaya pengangkutan tu juga menjadi cepat dan mudah. Okey. Kemudian di dalam villus ada laktil. Okey, apa laktil ni? Kita tengok ni. Ini villus. Okey. Okay, ada antara sel-sel ni adalah sel goblet. Dalam villus ada kapilari, ada jalinan darah. Ni, yang merah ni adalah arteri, yang biru ni adalah vena. Yang merah membawa darah yang banyak oksigen, yang biru membawa darah kurang oksigen. Jadi titik pertemuan tengah-tengah ni adalah kapilari. Ya. Di sebalik ataupun di dalam bersama-sama dengan jalinan kapilari darah ni ada satu lagi struktur kita panggil sebagai laktil. Laktil ni dia bersambung dengan salur limfa. Nampak dia bersambung dengan salur limfa. Ni laktil ni bersambung dengan salur limfa. Maksudnya salur limfa ni adalah satu saluran lain pula selain daripada kapilari darah. Kapilari darah adalah satu saluran, adalah satu sistem pengangkutan dalam badan. Kita ada satu lagi yang kita panggil sebagai salur limfa. Salur limfa ni untuk dia ni adalah salur besar daripada laktil lah. Okay. Laktil mengangkut titisan asid lemak dan gliserol. So daripada ayat ni kita boleh dapat tahu bahawa bila berlaku penyerapan di villus, kita ada 6 bentuk bahan, 6 bentuk molekul ringkas yang boleh melepasi villus, iaitu glukosa, laktosa, fruktosa. Kita juga ada asid amino dan kita juga ada asid lemak dan gliserol. Okay, kita ada 6 bahan Kita ada 6 bahan yang boleh merentas masuk ke cikgu salah betul. Kita ada 6 bahan yang boleh merentas kita punya villus. Glukosa, fruktosa, galaktosa. Okey. Fruktosa, galaktosa, glukosa bersama-sama dengan asid amino, dia masuk terus ke dalam kapilari darah. Daripada luar, daripada usus kecil tu, masuk melalui villus, cross, terus sampai ke kapilari darah dan terus masuk ke dalam sistem peredaran lah. Untuk asid lemak dengan gliserol, dia ni kan tak larut air. Okay. Jadi dia ni masuk, dia terus akan masuk ke dalam laktil. Dia tak akan masuk ke dalam kapilari darah ataupun dia tak akan join lah, dia tak akan sama-sama dengan glukosa, fruktosa dengan galaktosa masuk ke dalam kapilari darah. Tapi dia akan masuk ke dalam laktil dan daripada laktil dia akan angkut masuk ke dalam salur limfa. Okay. Kemudian kelenjar usus merembes jus usus yang mengandungi enzim pencernaan. Dia ni melengkapkan lagi lah ada mana-mana yang tidak yang mana-mana pencernaan tak sempurna tu dia lah yang akan habiskan. Okey. Kemudian mikrovillus. Villus adalah unjuran pada ileum. Microvillus adalah pada permukaan villus tu pula. Dahlah villus ni halus.
atas dia ada pula unjuran microvillus. Micro ni kecil lah. Okay, microvillus maksudnya villus yang bersaiz kecil. Jadi microvillus ni adalah unjuran-unjuran halus pada permukaan epithelial dan dia ni menyediakan luas permukaan yang lebih besar lah untuk meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Jadi sudahlah struktur villus tu dah berlipat-lipat, dah menambahkan, dah memberi luas permukaan yang besar. Kemudian dia ada pula microvillus atas dia ni. Microvillus ni membantu lagi menambahkan lagi luas permukaan yang besar untuk villus tu lah. Okay, ini adalah yang original. Ini adalah yang dilukis semula oleh saintis lah. Okay, nampak kan? Ini villus, atas dia ada lagi unjuran microvillus. Okay, ni mucus ni datang daripada sel-sel goblet lah, sel-sel goblet yang ada pada dinding ileum. Okay. Okay. Kemudian okay, inilah yang diringkaskan oleh sains. Okay, secara ringkas ni beginilah. Tengok glukosa, asid amino, galaktosa dan fruktosa, dia ni akan masuk directly terus ke dalam kapilari darah. Okay, tapi untuk asid lemak dan gliserol, dia akan masuk ke dalam laktil dalam bentuk titisan halus lipid lah. Ni tak ada apalah, dia dah dicernakan sebenarnya. Jadi dia masuk dengan cara begitu. Jadi nampak ada dua laluan iaitu laluan pertama adalah laluan kapilari darah. Hanya menerima asid amino, glukosa, galaktosa dan fruktosa. Dan satu lagi laluan adalah laluan laktil, hanya untuk asid lemak dan gliserol saja. Okay, beza dua jalan yang berbeza sebab asid lemak dan gliserol ni dia tak larut air. Jadi dia ada satu laluan khas. Okay. Okay, ni ada satu info kat sini, pakar gastroenterologi itu adalah pakar perubatan yang khusus dalam bidang sistem pencernaan manusia. Dia ni lah yang akan suggest kan kadang-kadang kalau awak terbaca orang yang terlalu gemuk dan susah nak kurangkan berat badan, doktor akan cadangkan proses potong usus ni. Potong usus ni kita pendekkan usus, jadi tak banyaklah makanan yang akan diserap. Jadi pakar gastroenterologi ni akan terlibat dalam perbincangan tu lah. Baik, okay, sekarang kita tengok cara penyerapan makanan tercerna di ileum dan diletakkan dalam bentuk jadual. Okay, makanan tercerna contoh adalah fruktosa, glukosa, galaktosa, asid amino, vitamin B dan C, air. Dia tak tulis vitamin A, D, E dan K sebab vitamin A, D, E dan K ni adalah larut dalam lipid. Siapa yang larut dalam lemak, larut dalam lipid, dia akan masuk melalui jalan laktil. Selainnya akan masuk melalui jalan kapilari darah. Okey, faham kan? Jadi fruktosa adalah resapan membantu. Okey, maksudnya saiz dia jelas besar. Okey, glukosa dan galaktosa adalah pengangkutan aktif, maksud dia memerlukan tenaga. Sama juga dengan asid amino, okey, memerlukan tenaga dan melawan keserunan lah, maksudnya daripada kawasan yang sikit pergi ke kawasan yang banyak, sentiasa masuk. Kemudian vitamin B dan C adalah diserap bersama-sama dengan air sebab vitamin B dengan C ni dia larut air, dan air of course letaklah kat mana-mana pun air ni, letaklah dekat darah ke, dekat otak ke, kat kaki ke, kat tangan ke, nama penyerapan dia masih sama, osmosis. Masih sama, osmosis. Tak boleh tukar nama ataupun istilah pada pengangkutan air. Okey, asalkan nama air dia osmosis. Jadi air ni dia akan menyerap melalui villus ni bersama-sama dengan vitamin B dan C lah. Ya. Okay, kemudian asid lemak dan gliserol, okay, dia akan berpadu semula melalui proses kondensasi, okay, untuk membentuk titisan halus lipid di dalam sel epitelium. Okay.
Okey, jadi bersama selain daripada asid lemak dan gliserol, ada juga vitamin A, D, E dan K larut dalam lipid. Okey, vitamin A, D, E dan K larut dalam lipid ni dia bersama-sama dengan asid lemak dan gliserol. Diorang ni boleh masuk melalui jalan laktil. Okey, dan kedua-duanya adalah melalui cara resapan ringkas. Maksudnya ya tidak memerlukan tenaga, mengikut kecenderungan, maksudnya daripada kawasan yang banyak ke kawasan yang sedikit, begitulah. Okey. Jadi ada dua jalan, satu jalan kapilari darah, satu jalan laktil. Kapilari darah untuk mereka yang tidak larut dalam lemak. Laktil khas untuk diorang yang larut lemak, iaitu vitamin A, D, E, K, adik dan asid lemak dan gliserol. Okey, ni info lah ni, asid lemak dan gliserol ni dibawa masuk melalui dengan cara membentuk tirisan halus. Okey. Jadi setelah diserap, setelah semua yang telah dicernakan ni diserap masuk ke dalam darah, barulah diagihkan ke mana-mana organ yang nak guna nutrien-nutrien ni lah. Okey. Dan itu adalah proses yang dipanggil sebagai asimilasi. Asimilasi ni adalah satu proses di mana nutrien-nutrien tu baru digunakan, diedarkan dan digunakan. Contohnya protein guna asid amino akan digunakan untuk membentuk otot, untuk membentuk tisu, untuk membentuk tisu otot lah. Entah, kebal tadi ni. Macam kebal. Allah patut kat luar. Apa ni? Bye. Okey, kemudian apa tadi? Okay. Semua nutrien tu yang dah masuk ke dalam ileum tadi, okey, akan dibawa pergi ke hati, okey, melalui cabang vena porta hepa. Awak tak makan lagi? Saya dengan mak. Okey. Jadi selepas semua nutrien tu diserap masuk ke dalam kapilari darah dan laktil, maksudnya semua dah masuk dalam usus kecil. Okey, semua kapilari darah ni dia bergabung membentuk vena portal hepa. Okey, bawa darah pergi ke hati, dan laktil pula akan bergabung membentuk salur limfa. Ada tadi gambar yang cikgu bagi tu. Dan sistem salur limfa ni dia akan memasuki ductus thorax yang kemudian kita mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Okey. Ini adalah satu lagi subtopik yang kita akan belajar nantilah. Okey. Cumanya untuk pengenalan ni, korang kena tahu asid amino, glukosa, galaktosa, fruktosa masuk ke dalam kapilari darah. Okey, masuk dalam kapilari darah di usus kecil, akan masuk terus dibawa ke vena portal hepa. Daripada laluan vena portal hepa ni dia akan sampai ke hati. Okay. Untuk laktil pula, iaitu asid lemak, gliserol, vitamin A, D, E dan K, dia ni akan masuk dalam laktil, kemudian akan masuk ke dalam salur limfa. Benda yang ada dalam salur limfa nanti last kali dia akan masuk ke ductus thorax. Ductus thorax ni nanti akan dibawa ke dalam vena subclavicle kiri, iaitu di bahagian kiri badan kita nanti. Ini ada satu lagi bab lah, sistem limfa pula lah. Okay. Tapi yang cikgu nak ceritakan kat sini, yang penting sekarang ni, korang kena tahu laluan kapilari darah tak sama dengan laluan laktil. Laluan kapilari darah dia akan masuk ke last kali dia akan pergi ke hati. Laluan laktil last kali dia akan masuk ke vena subclavicle kiri. Okay. Jadi lipid ataupun benda-benda yang ada dalam laktil tadi tu, asid lemak, gliserol, vitamin A, D, E dan K ni,
Akhirnya dia akan diangkut oleh darah ke semua sel badan. Yang dibawa ke hati hanyalah 4 tu tadi. Glukosa, galaktosa, fruktosa dengan asid amino saja. Dua laluan berbeza dan pengakhiran dia juga berbeza lah. Macam keliru-keliru sikit kan, tapi tak apa. Pelan-pelan kita cuba fahamkan, cuba fahamkan konsep dia. Okay. Jadi apa kena mengena hati pula ni kan dalam cerita asimilasi ni? Hatilah merupakan pusat kawal atur yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi hati ni memang menjalankan, dialah yang antara organ terpenting lah. Sebab tu dalam mana-mana dunia perubatan kalau orang tu ada kerosakan hati kita mesti akan usahakan sebaik mungkin untuk mendapatkan penderma hati. Okay. Dan penderma hati ni lebih mudah dapatlah berbanding dengan organ-organ yang lain. Sebab hati ni kita boleh belah, kita boleh potong untuk demakan kepada orang yang sama kumpulan darah dengan kita, adakah saiz badannya lebih kurang macam tu. Dan hati yang selebihnya tu tuan badan original tu masih boleh gunakan. Maksudnya dia tak payah tunggu orang mati, dia tak payah tunggu orang tu meninggal baru boleh ambil organ dia dan diganti. Macam jantung, kita kena tunggu ada orang mati baru kita boleh ambil jantung dia tu. Itu pun orang mati tu mestilah hanya mati otak saja. Maksudnya hanya otak dia saja yang telah mati. Organ-organ yang lain masih dalam keadaan berfungsi. Dan jantung tu pun mesti dibawa keluar semasa dia masih berdegup. Dia masih berdetik lah. Keluarkan baru terus sejukkan masuk dalam bekas terus dibawa kepada penerima. Tapi untuk hati proses dia lebih mudah lah. Ada je organ sesiapa yang sesuai boleh terus guna. Jadi hati ni kita tengok ni sekejap lensa biologi ni. Hati ni ada dia senang dapat 2 jenis penyakit lah, iaitu sirosis hati dengan hepatitis. Sirosis hati ni adalah satu penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti contoh adalah alkohol, bahan toksik ni termasuklah benda-benda yang ada dalam rokok. Okey, dan boleh juga berpunca daripada hepatitis. Okey, di mana sel-sel hati yang original diganti oleh sel-sel parut yang boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati. Hati itu sel yang asal, sel yang okey telah digantikan oleh parut-parut lah, oleh sel-sel parut oleh sel-sel hati yang telah rosak dan menjadi parut. Itu adalah sirosis hati. Okey, untuk hepatitis pula adalah sejenis penyakit radang hati yang disebabkan oleh jangkitan virus, bahan toksik ataupun tindak balas autoimun. Maksudnya badan dia sendiri detect seolah-olah ada ancaman dalam badan. So autoimun lah dia yang ni. Okey. Jadi bila berlaku sama ada kecederaan pada hati ataupun kerosakan pada hati dan atas nasihat doktor dia minta kita buat pemindahan hati. Okey, so maka kena buatlah sebab hati ni ada fungsi-fungsi dia lah. Okey, kita tengok Pertama okey. Dia adalah sebagai tapak metabolisme, dia adalah berfungsi untuk metabolisme makanan tercerna. Okey. Maksudnya dia ni bila sampai dia di hati, dia macam mengasingkan lah. Okey, glukosa guna untuk respirasi sel, untuk hasilkan tenaga. Asid amino guna untuk hasilkan protein plasma dan enzim. Kemudian dia juga ada satu proses dalam dia yang kita panggil sebagai proses pendiaminaan, iaitu asid amino yang lebih tukar menjadi urea untuk dikumpulkan melalui air kencing. Kalau glukosa kalau lebih disimpan sebagai glycogen. Okey, disimpan sebagai glycogen dengan pertolongan daripada insulin lah, hormon insulin daripada pankreas. Untuk asid amino, kalau berlebih, asid amino ni akan melalui proses pendiaminaan.
Maksudnya kita tukar asid amino ni tukar menjadi urea dan dikumpulkan melalui air kencing. Dia keluar melalui air kencing lah. So air kencing kita tu selain ada air, dia juga ada urea. Jadi urea ni boleh datang daripada asid amino yang berlebihan. Kemudian hati juga menyingkirkan bahan yang toksik daripada darah. Okay, untuk orang-orang yang minum arak, hisap dadah, arak, kemudian hisap rokok, dalam sel-sel dia ada banyak bahan toksik dan siapa yang tolong singkirkan toksik ni? Hati lah. Hati. Jadi hati ni juga berfungsi dalam penyantoksinan lah. Okay. Jadi bahan toksik ni disingkirkan melalui air kencing. Sebab tu orang yang minum arak, kalau awak untuk pengetahuan lah, cikgu pun tak pernah jumpa juga, tapi bila kita tengok drama kan, orang yang minum arak air kencing dia berbau. Air kencing dia berbau busuk lah, hancing. Kenapa? Sebab di dalamnya ada bahan-bahan toksik yang telah pun disingkirkan oleh hati. Okay. Dalam sekali sebagai penyimpanan nutrien, ni yang cikgu cakap tadi itulah, glukosa berlebihan ditukar kepada glycogen untuk disimpan. Siapa yang tukarkan glukosa ni jadi glycogen? Hormon insulin. Jadi glukosa ni, kalau kita makan 200 gram nasi ayam, mungkin badan gunakan 100 gram saja dalam bentuk glukosa. 1 gram lagi glukosa yang berlebihan tu simpan dalam hati, tapi mesti dalam bentuk glycogen, bukan dalam bentuk glukosa. So bila kita buat kerja, kita punya simpanan, bila kita punya glukosa dah habis guna untuk hasilkan tenaga, okay, untuk dalam respirasi sel, pada masa tu badan kita tukarkan balik glycogen ni menjadi glukosa oleh hormon glucagon. Jadi bila dia dah kembali ke bentuk glukosa, baru dia boleh digunakan semula untuk respirasi sel. Untuk respirasi sel ataupun proses menghasilkan tenaga ni mesti dalam bentuk glukosa. Dia tak boleh dalam bentuk glycogen. Okay, mesti dalam bentuk glukosa, tak boleh dalam bentuk glycogen. Tapi kita punya badan simpan glukosa berlebihan dalam bentuk glycogen. Jadi nak guna semula, glycogen ni mesti ditukarkan terlebih dahulu. Tukarkan dulu glycogen ni kembali ke bentuk asal dia, iaitu glukosa. Barulah glukosa ni dibawa ke seluruh badan dan ke seluruh sel dan melalui proses respirasi, dan akhirnya kita akan dapat balik tenaga. Okay. Ini adalah bentuk hati yang normal. Ini adalah hati pesakit cirrhosis. Yang tadi itulah sel-sel parut yang menggantikan sel-sel yang normal, menyebabkan hati sekarang tidak lagi boleh melakukan fungsi dia. Okay, 3 fungsi utama ni lah. Metabolisme makanan tercerna, penyatoksinan dan penyimpanan nutrien. Okay. Jadi proses asimilasi dalam hati, okay. Okay, pertama asid amino. Asid amino, okay, hati akan sintesis proses protein plasma dan enzim daripada asid amino, protein plasma dan enzim daripada asid amino. Kemudian yang asid amino berlebihan ni tak boleh simpan, okay, akan diuraikan oleh hati melalui proses pendiaminaan untuk menjadi urea dan disingkirkan. Okay, apabila berkelebihan glukosa tidak mencukupi, hati boleh tukarkan asid amino kepada glukosa. Hati boleh tukarkan asid amino kepada glukosa. Dalam keadaan glukosa tak cukup lah. Okay, untuk glukosa pula, glukosa adalah hati digunakan untuk respirasi sel. Okay, ikutlah keperluan badan dan selebihnya ditukarkan kepada glycogen dan disimpan di dalam hati. Apabila aras glukosa dalam darah menurun dan badan memerlukan tenaga, glycogen ditukar kepada glukosa. Apabila simpanan glycogen mencapai tahap maksimum pula, glukosa berlebihan ditukar menjadi lemak. Macam ni. Untuk orang Islam, kita berpuasa kan, kita sahur pada pukul 4 pagi. Pada pukul 4 pagi kita bersahur, kita makan nasi, kita makanlah makanan yang seimbang. Dalam pukul 9 pagi macam tu, semua makanan telah pun dicernakan, telah pun diserap masuk ke dalam ileum dan telah pun telah pun digunakan lah, dan digunakan untuk menghasilkan tenaga. So kita puasa kan tak makan tak minum kan.
Sampailah pukul 4 petang. 4 petang tu badan dah mula detect glukosa yang asal kita makan bersahur tadi telah pun digunakan sepenuhnya untuk hasilkan tenaga. Jadi sekarang pada pukul 4 petang ni, bila arah glukosa darah kita menurun jadi badan sekarang perlukan tenaga sebab kita masih ada lagi 2 jam untuk berbuka puasa. Jadi apa yang berlaku? Macam mana badan kita dapatkan tenaga padahal glukosa yang kita dah makan daripada sahur tadi tu dah habis dah digunakan. Pada masa inilah glycogen yang kita simpan tadi tu, yang kita makan masa kita tak puasa tu kan kita makan banyak. Padahal nak guna tenaga sikit je. Kan lebihan tu kan badan dah simpan dah. Jadi semasa bulan puasa, glycogen yang dah disimpan sebelum ni ditukarkan menjadi glukosa. Dan dalam bentuk glukosa ni barulah badan gunakan untuk hasilkan tenaga. Okey. Ya, faham kan? Itu kalau arah glukosa dalam darah menurun. Okeylah, kita gunalah balik glycogen kita dah ada tu. Apa jadi pula kalau simpanan glycogen mencapai tahap maksimum? Maka daripada bulan 1 sampai bulan 4 makan. Glukosa nak guna sikit je tapi makan nasi banyak. So hati pun simpan dalam bentuk glycogen. Sampai bulan puasa badan pun guna glycogen tu sebab glukosa kita makan sehari-hari masa sahur tu habis guna. So badan proses tukar balik glycogen dalam bentuk glukosa. Jadi badan pun guna hasilkan. Sampailah raya. Bila start raya, lepas tu dah tak puasa kan? Makan balik. Sampailah bulan 11 tu terlalu banyak simpanan glycogen. Okey, pada masa tu glukosa yang berlebihan tadi sepatutnya dia tukar jadi glycogen kan? Sekarang dia tidak lagi tukar menjadi glycogen, sebaliknya ditukar menjadi lemak. So sekarang sumber lemak daripada badan datang daripada dua lah. Daripada lipid tu sendiri, kemudian datang daripada glukosa menjadi lemak. Lipid tadi tu gunalah ada nak buat hormon ke, ada nak buat ada juga nak buat tisu-tisu adipose. Tapi yang glukosa, untuk cerita glukosa yang berlebihan yang tak dapat lagi nak tukar kepada glycogen ni sebab glycogen dah maksimum, dia akan tukar menjadi lemak. Ya, dia tukar menjadi lemak. Okey, yang merah ni ni dalam ni nampak asid lemak dan glycerol dia akan masuk ke dalam sistem limfa. Okey, glukosa asid amino akan masuk melalui vena portal hepa ni lah, masuklah ke dalam hati. Okey, hati berlakulah proses asimilasi. Okay, kemudian dalam sel, di dalam sel asid amino guna untuk hasilkan protoplasma baru dan juga membaiki tisu yang rosak. Juga digunakan untuk menghasilkan hormon dan enzim. Ada asid amino yang digunakan untuk hasilkan hormon. Okey ya. Kemudian glukosa oksidakan jadi respirasi sel. Oksidakan dalam proses respirasi sel menghasilkan tenaga air dan karbon dioksida. Yang berlebihan disimpan sebagai glycogen dalam otot. So ada dua dah tempat simpanan glycogen. Satu dalam hati, satu lagi dalam otot. Dan tenaga digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Okey, untuk hasilkan protein gunakan juga tenaga daripada respirasi sel. Okey, last sekali lipid. Okey, dalam sel lipid seperti fosfolipid dan kolesterol adalah komponen utama membina membran plasma. Okey, dia inilah yang membuat membran plasma pada sel-sel tu. Kemudian lemak berlebihan disimpan dalam tisu adipos yang terdapat di bawah kulit sebagai tenaga simpanan. Dan dalam keadaan kekurangan glukosa, lemak dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Okey, bila katakan orang tu glukosa dah habis digunakan dan mungkin glycogen juga telah habis digunakan, pada masa tu lemak pula lah akan dioksidakan untuk bebaskan tenaga. Okey jadi kita belajar dua itu saja hari ni. Sekejap.
Okay. Kita belajar dua ni sajalah, dua subtopik ni saja, penyerapan dan asimilasi. Jadi asimilasi ni adalah macam mana nutrien-nutrien tu digunakan ya. Macam mana nutrien tu diagihkan dan digunakan. Dia akan kembali kepada fungsi-fungsi protein, fungsi protein, fungsi karbohidrat dan fungsi lipid lah. Sama je lah sebenarnya. Cumanya kita nak bagi nak kena faham bahawa daging ayam yang mempunyai protein tu, lepas kita makan dia mesti melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Selepas dia dicernakan dan dia dapat dalam bentuk asid amino, barulah dia boleh diserap. Bila dia telah diserap, dia mengikut laluan kapilari darah. Bila dia dah diserap melalui laluan kapilari darah tu, dia akan dihantar ke hati. Dari hati barulah diagihkan. Dari hati dia akan diagihkan lah masuk dalam saluran darah. Dan bila sampai ke sel badan, barulah dia boleh buat fungsi dia tu. Iaitu menghasilkan hormon, membaiki tisu, menghasilkan enzim, macam tu . Maksudnya bukan kata kalau kita makan ayam tu kita terus dapat protein. Tak. Dia ada laluan dia lah, mesti dicernakan, mesti diserap dan mesti diangkut masuk ke dalam hati, kemudian baru diagihkan. Faham Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan tanya? Okay, untuk minggu depan kita cuti. Kemudian minggu satu lagi tu cikgu akan masuk pengerjaan. Okay, esok kalau kita 10.30. Cikgu off record dulu.